Okey, tadi kita dah faham, kita dah tengok bagaimana kalau kita imbau oleh Ustaz Ulwan definisi ataupun secara ringkas fikir ini bagaimana. Dan yang kedua, kita tengok bagaimana manhaj untuk berfikir tu ataupun istilah saintifik sikit, mode of action kan. Bagaimana kita nak berfikir tu, ada panduan ataupun guide dia. Yang mana guide itu ada sama ada melalui akal kita dan yang lebih utama melalui akidah kita. Jadi tadi kita bincangkan perkara yang lebih terawang-awang, lebih berbentuk definisi, berbentuk manhaj. Jadi sekarang ni kita nak masuk ke dalam realiti. Bukan realiti, ini bukan akademi potensial, bukan. Yang ni adalah, jadi kita nak masuk pada realiti. Realitinya bagaimana? Bagaimana kita nak terjemahkan apa definisi itu, apa manhaj itu dalam keadaan kita sekarang. Jadi untuk Ustaz Ulwan, persoalan yang ingin timbulkan, bagaimanakah realiti ideologi ini, kepelbagaian aliran pemikiran yang timbul ini dalam hidup kita ini dan natijah dia kepada kita umat Islam khususnya lah. Jadi anda silakan Ustaz Ulwan. Mana kita faham bahawa kelebihan kita umat Islam, adanya agama yang mengawal. Kerana kalau kita tengok sirah Nabi SAW, sebelum kita masuk benda yang disoalkan tadi, tengok sirah Nabi SAW dalam Isra' wal Mi'raj. Ketika mana Isra' wal Mi'raj, Nabi SAW sampai selesai Isra' wal Mi'raj, Nabi beritahu kepada para sahabat. Semua orang kadang-kadang rasa ragu-ragu, bahkan ada sahabat yang keluar daripada Islam. Kenapa? Kerana tidak boleh percaya dengan apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar sebut, aku percaya, aku membenarkan apa yang kamu sebut, wahai Rasulullah SAW. Kenapa? Kerana pemikiran Abu Bakar, base dia adalah akidah. Ini perkara yang kita nak tekankan. Berfikir tidak salah, tapi base-nya kita tidak bincang berkenaan dengan berfikir ataupun kebebasan berfikir. Tapi yang kita tekankan adalah apa base kita dalam berfikir. Ini yang Ustaz Syafiq sebut tadi, ini yang menjadi kelebihan kita selaku umat Islam. Yang mana kita mendahulukan, kita ada dua rujukan kita, ataupun lebih kurang kalau kita belajar dalam ilmu Islam, mengajar Islam, ada 5 lebih kurang yang menjadi rujukan kita dalam kita nak berfikir. Maka kalau kita ada dua perkara ini, maka ini menjadi kelebihan kepada kita berbanding dengan orang lain mana yang bukan Islam. Itu poin yang pertama yang perlu kita faham, yang perlu kita jelas. Maka setelah mana kita faham bahawa base yang kita letakkan dalam berfikir, maknanya kita mendahului Al-Quran, mendahului wahyu yang turunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Dalam kita nak buat satu perkara ataupun dalam kita nak berfikir, maka ini menjadi kekuatan kepada umat Islam sebenarnya. Maka musuh-musuh Islam dia fikir macam mana cara dia untuk mencabut kekuatan ini. Contoh kalau kita tengok zaman pemerintah satu ketika dahulu, ketika mana tersebut fitnah Mu'tazilah, ketika mana mereka mendahului akal, tapi mereka dalam berfikir mereka mendahului akal semata-mata sehingga mengenepikan nas. Kisah dia nak cerita secara ringkas lah, nak suka bercerita supaya kita santai-santai lah. Contohnya apa yang berlaku pada ketika mana zaman tersebutnya fitnah Mu'tazilah, orang yang golongan yang mendahului akal semata-mata. Kenapa? Berlakunya ataupun tersebutnya pemikiran ataupun pemahaman Mu'tazilah, mereka nak berhadapan dengan golongan Kristian pada ketika itu. Nak berhadapan dengan golongan Kristian yang mengatakan bahawa Nabi Isa alaihissalam, yang mengaitkan dalam Al-Quran Al-Karim, yang mereka mengklaim bahawa Nabi Isa alaihissalam sebagai apa?
Sebagai anak Tuhan ke sebagai Tuhan? Sebagai? Hampir kilah bainal apa ni? Bainal atibba. Itu bainal atibba di kalangan doktor-doktor. Fitnah yang dilakukan oleh Kristian, sehingga kan ketika itu umat Islam difikir macam mana nak atasi ataupun macam mana nak orang panggil nak cover balik isu ini. Yang menjadi permasalahan kepada golongan Mu'tazilah ketika itu, mereka mendahului akal. Kerana orang Kristian ketika itu menggunakan satu ayat Al-Quranul Karim yang ada dalam Al-Quran. Maka golongan Mu'tazilah kata kalau macam tu kita claim bahawa Al-Quran ni adalah makhluk, maka terbatal hujah yang dilemparkan oleh golongan Kristian pada ketika itu. Dia hanya berfikir nak menyelesaikan masalah tu dalam masa yang singkat, sehingga mengenepikan nas-nas yang banyak dalam Al-Quran yang telah menjawab permasalahan yang dilemparkan oleh golongan Kristian pada ketika itu. Oleh kerana mereka hanya menggunakan akal, lalu dia diklaim bahawa Al-Quran makhluk, sehingga selepas daripada itu menjadi permasalahan, sehingga Mu'tazilah ini menjadi satu pemahaman akidah yang sangat teruk, yang mendahului akal berbanding dengan nas. Maka ini yang berlaku. Apabila mendahului akal berbanding Al-Quran, berbanding nas yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini yang berlaku. Kalau kita tengok bagaimana macam mana sebut tadi, kekuatan umat Islam, base dia adalah akidah. Base mereka nak berfikir adalah akidah. Ini merupakan kekuatan kepada umat Islam. Maka musuh-musuh Islam cari bagaimana cara untuk menghancur, meleburkan base pemikiran ataupun yang menjadi kekuatan kepada pemikiran umat Islam. Hanya kalau kita tengok apa yang di antara penyebab pada diasasnya ataupun terasasnya gerakan Nursiah di Turki. Syekh Badi'uz Zaman An-Nursi rahimahullah, dia mengasaskan Hizbul ataupun Hizbun Nur, macam sensitif sangat, gerakan Nursiah. Hizbun Nur ni Ukhir ni kan, cakap ikut ni Hizbun Nur ni kamu dah tahu isu patut pun. Gerakan Nursiah, ketika mana Syekh Badi'uz Zaman An-Nursi nak menubuhkan gerakan Nursiah di Turki, beliau terinspirasi dengan satu kata-kata yang disebut oleh William Gladstone. William Gladstone sebut apa? Dia kata, nak kalahkan umat Islam pada hari ni, nak perang payah, kena cabut Al-Quran dalam diri dia. Maknanya kalau dia nak berfikir ke dia nak buat apa-apa dalam kehidupan, dia kena cabut Al-Quran. Kalau mu tak boleh cabut Al-Quran secara keseluruhan, mencabut satu persatu Al-Quran di dalam diri umat Islam. Ni William Gladstone sebut. Dan daripada kata-kata inilah menjadi inspirasi kepada Syekh Badi'uz Zaman An-Nursi untuk menubuhkan gerakan Nursiah untuk menghalau penjajah pada ketika itu. Itu cerita Syekh Badi'uz Zaman An-Nursi. Nak sebutnya bahawa musuh-musuh Islam menyedari bahawa kekuatan umat Islam terpundak di atas wahyu yang turunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana cara dia untuk biar umat Islam rasa ragu-ragu dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kalau kita tengok pada hari ini, sedang tersebar masuk ke dalam pemikiran umat Islam yang mendahului akal, supaya umat Islam pada hari ini dalam segenap penjuru atau segenap tindakan yang mereka lakukan, mereka mendahului akal berbanding dengan wahyu. Bagaimana contoh anda ambilkan contoh pemikiran ataupun asas pemikiran Mu'tazilah ataupun disebut sekarang ni Neo-Mu'tazilah. Orang yang mendahului akal berbanding dengan nas. Contohlah, anda ambil contoh. Sekarang ni orang sibuk bincang berkenaan dengan maqasidus syar'iyyah. Faham tak benda maqasidus syariah ni? Faham kan? Maqasidus syariah. Anda ambil contoh. Kan kasut orang sebut ni Terengganu memang gitu. Kan tengok menangis kan. Maqasidus syariah. Sekarang orang bincang berkenaan dengan maqasid syariah. Mereka menggunakan instrumen maqasid syariah supaya nampak apa yang mereka lakukan itu nampak Islami. Contoh, kita kena ikut masladah, nampak macam comel je lah. Macam comel je kan. Nampak macam Islami. Tapi hakikatnya kita tengok apa sebenarnya maqasid syariah. Maqasid syariah ni diasaskan ataupun